Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أردت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tolong maklum dalam grup kita dah mula. InsyaAllah pada malam ini kita akan baca sekitar dalam sejam lebih sikit. Menyambung perbahasan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karangan Al-Imam Al-Hattab Ar-Ru'aini rahimahullahu ta'ala. Dan kita dah sampai pada babu ma'rifati alamatil i'rab. Pagi tadi kita dah bincang alamat-alamat rafa'. Kita sebut alamat rafa' ada 4. Pertama dhammah, kedua waw, yang ketiga al-alif, yang keempat ialah an-nun. Dan telah kita sebut tempat-tempat marfu' dengan salah satu daripada alamat-alamat yang berikut yang tersebut. Kemudian kita masuk alamat nasab. Alamat nasab kita sebut ada 5. Yang pertama ialah al-fathah. Dan fathah itu menjadi alamat kepada nasab pada 3 tempat. Pada isim mufrad, pada jamak taksir dan juga pada fa'il mudhari' bila masuk padanya nasibun. Adawatun nasbi. Yang kedua ialah kasrah. Yang kedua ialah alif. Alif menjadi alamat kepada nasab pada al-asma'us sittah. Ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaka wafaka wa zamalin. Kemudian al-kasrah menjadi alamat kepada nasab pada jamak muannas salim. Kita berhenti kat situ. Jadi kita baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin-nasbi niyabatan anil fathati fi jam'il muannatsis salimi wa ma humila alaihi nahu khalaqallahu as-samawati wa in kunna ulati hamlin. Dan adapun kasrah itu, kasrah maknanya tanda baris bawah. Kasrah ianya menjadi alamat kepada nasab sebagai ganti kepada fathah ialah pada jamak muannas salim. Apa jamak muannas salim? Jamak muannas salim sebagaimana kita sebut pagi tadi, satu isim yang dijamakkan dengan alif dan ta. Yang mana alif dan ta itu ditambah. Sama ada jamak itu untuk jamak bagi mufrad yang muannas ataupun mufrad yang muzakkar. Okey. Sama ada saliman kana au za taghayyurin. Maknanya apa? Sama ada jamak itu jamak secara salim ataupun jamak secara tidak salim. Okey, contohnya muslimatun. Muslimatun. Bila dijamakkan dengan jamak bil alif wa ta ini, maka kita tambah alif ta di belakang, bunyinya muslimatun. Muslimatun. Jadi muslimatun kita buang ta marbutah tu. Kemudian kita tambah alif ta jadi muslimatun. Muslimatun, alif ta di belakang tu ditambah. Okey, pada muslimatun mufrad dia apa? Mufrad dia muannas. Muslimatun. Ada juga mufrad yang muzakkar. Contohnya hammam. Hammam ni tempat mandi. Hammamun. Kalau musanna hammamani. Kalau jamak hammamatun. Tak.
Dijamakkan dengan jamak alif dan ta di belakang. Sedangkan mufradnya apa? Mufradnya muzakkar. Hammamun ialah muzakkar. Okey. Sama ada saliman. Mana salim kat sini apa? Mufrad dia selamat. Bila mana kita jamakkan dia. Contoh muslimatun. Bila dijamakkan jadi muslimatun. Tak. Jadi ketika itu binaan mufrad selamat. Tidak ada perubahan. Ataupun binaan mufradnya rosak. Tidak selamat. Contohnya apa? Sajdatun. Sajdatun. Jim tu mati. Bila dijamakkan, maka bunyinya begini. Sajadatun. Tak, tadi saj mati. Jim. Kalau kita kata dia selamat, bunyinya begini. Sajdatun. Tapi tidak bunyi begitu. Bila jamak bunyinya sajadatun. Jadi jim itu asalnya mati pada mufrad, pada jamak di baris ataskan. Maka ketika itu berlakunya apa? Berlakunya kerosakan. Taksir. Boleh? Okey. Oleh sebab yang demikian, sebahagian ulama sebut tak sesuai lah kamu namakan jamak tu dengan jamak mu'annas salim. Sebab apa? Sebab kalau sebut jamak mu'annas salim, jamak mu'annas. Maknanya mesti asal mu'annas. Kemudian dijamakkan, jadilah muslimatun. Sekarang ni ada juga benda yang muzakkar. Bila dijamakkan dengan cara jamak mu'annas salim ni. Contohnya apa tadi? Hammamun, hammamani, hammatun. Asalnya muzakkar. Jadi tak sesuai sebut jamak mu'annas. Patutnya sebut jamak muzakkar. Betul? Lepas tu salim. Salim tu makna selamat. Jamak mu'annas yang selamat. Selamat apa? Selamat binaan mufrad dia. Itu pun tak sesuai. Sebab apa? Ada juga jamak mu'annas salim. Tak, jamak mu'annas yang selamat binaan mufrad. Tapi bila tengok balik, ada juga binaan mufrad yang rosak. Contoh tadi, sajdatun. Sajdatan ni, bila jamak disebut sajadatun. Rosak. Jadi ada kritikan pada dua tempat. Jamak muzakkar, jamak mu'annas. Mu'annas tu satu kita kritik. Salim itu tempat kedua kita kritik. Oleh sebab itu sebagian ulama sebut tak payahlah bagi nama jamak mu'annas salim. Kita bagi nama apa? Al-jam'u bi alifin wa ta'in mazidataini. Ataupun al-jam'u bil alifi wa ta'. Al-jam'u bil alifi wa ta'. Itu. Boleh? Jadi kalau kita sebut al-jam'u bil alifi wa ta', sajadatin, al-jam'u bil alifi wa ta' nama dia. Ada alif ta' kat belakang. Hammamatin, ada alif ta' kat belakang dia. Muslimatin, ada alif ta' kat belakang dia. Jadi tidak ada kritikan. Selamat daripada sebarang kritikan. Bila kita sebut jamak ini nama dia ialah al-jam'u bil alifi wa ta'. Berbeza kalau kita sebut namanya ialah jamak mu'annas salim. Ketika itu akan dikritik oleh sebahagian ulama. Selesai. Okey, baca. Wa amal kasratu fatakunu alamatan li nasbi niyabatan anil fathati fil jam'il mu'annas salim. Adapun kasrah itu menjadi alamat kepada nasab sebagai ganti kepada fathah pada jamak mu'annas salim. Wa ma humila alaihi. Wa ma humila alaihi. Wa ma humila alaihi itu adik-beradik lah. Adik-beradik kepada apa? Kepada jamak mu'annas salim. Kepada jamak mu'annas salim. Jadi ada benda yang ada jamak yang datang dengan alif ta' kat belakang tapi tak cukup syarat untuk dikatakan jamak bil alif wa ta' ataupun jamak mu'annas salim. Maka diiktibarkan sebagai adik-beradik kepada jamak mu'annas salim. Cara i'rab samalah, cara i'rab sama. Okey. Okey, soalan kenapa jamak mu'annas salim ni dia mansub tapi dengan tanda baris bawah. Ra'aitu Zaidan. Tak, tapi kalau yang dilihat itu perempuan yang ramai jadi ra'aitul muslimati ataupun ra'aitu muslimatin. Kenapa?
Dalam Fawaqih Jariyah disebut hamlan lin nasbi alal jar. Sebab kita pikulkan ke atas, kita pikulkan bagi nasab ke atas jar. Qiyas kepada apa? Qiyas kepada asal kepada jamak muannas salim, iaitu jamak muzakkar salim. Tak, laki dengan perempuan ni asal siapa dia? Siapa yang ketua? Laki. Jadi kalau kita tengok pada laki, iaitu pada jamak muzakkar salim, kalau kita tengok pada jamak muzakkar salim, okey, marfu' dengan waw, ja'al muslimuna. Tapi majrur dengan mansub dengan ya. Majrur dan mansub dengan ya. Ra'aitul muslimina maf'ulun bihi, ataupun maratu bil muslimina majrur dengan bi. Jadi dua-dua tu majrur dengan ya lah. Ketika mansub, ketika majrur dengan ya. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim majrur dan juga mansub dengan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hamlan lin nasbi alal jar. Tupikul bagi nasab ke atas jar. Bagi nasab. Jadi pada jamak muzakkar salim, mansub dengan apa? Mansub dengan ya. Okey, majrur pun dengan ya. Mansub dengan ya, majrur pun dengan ya. Boleh? Okey, jadi kalau dah ketua macam tu, maka anak buah dia ataupun cabang dia, iaitu jamak muannas salim, perempuan, tak, kita buat perkara yang sama. Apa perkara yang sama? Sebagaimana pada jamak muannas salim, pada jamak muzakkar salim, mansub dengan ya, majrur pun dengan ya. Sebab apa majrur dengan ya? Sebab ikut mansub, keadaan mansub. Bila mansub dengan ya, majrur pun dengan ya. Jadi pada jamak muannas salim, yang mana jamak muannas salim itu cabang kepada jamak muzakkar salim, kita buat perkara yang sama. Okey, kita tengok mansub. Ra'aitu al-muslimati. Ra'aitu al-muslimati. Sebab apa dia bagi bawah? Sebab dia ikut majrur juga. Ikut keadaan majrur. Bagi jamak muannas salim. Jamak muannas salim bila majrur dengan apa? Dengan bagi bawah. Maratu bil muslimati. Bila majrur dengan bagi bawah, tak, nasab pun follow benda yang sama. Jadi itu alasan dia lah. Boleh? Jadi pada jamak muannas salim, pada jamak muzakkar salim, majrur dengan ya, mansub dengan ya. Pada jamak muannas salim pun, bila mana majrurnya dengan baris bawah, mansub pun dengan baris bawah. Ikut perkara yang sama pada dua-dua cabang ni, dua-dua keadaan. Jamak muzakkar, jamak muannas. Boleh? Jadi pada jamak muzakkar salim tu ada dua tanda je lah. Marfu' dengan waw, majrur mansub dengan ya. Betul tak? Dia ketua. Dia ketua, ada dua tanda. Takkan kalau cabang jadi tiga tanda. Maknanya, ra'aitul kalau kita nak ikut sistem betul lah. Ja'a al-muslimatu. Ra'aitu al-muslimata. Maratu bil muslimati. Jadi ada tu, tati. Tiga pula dah cabang. Kamu cabang. Kenapa tiga pula alamat kamu? Tak boleh lagu tu. Bila kamu cabang, kamu kena ikut bos. Kalau bos dah dua alamat, kamu tak boleh lebih. Oleh sebab itu, pada jamak muannas salim, kita tak baca ra'aitul muslimata. Kita sebut ra'aitul muslimati juga. Sebab apa? Bos kamu hanya dua tanda alamat. Ya dengan waw. Kamu pun samalah. Baris dhammah dengan baris bawah. Itulah lebih kurangnya. Okey, selesai. Itu tak ada masalah sangat tu. Itu dia punya asrar dia. Contohnya, nahwu khalaqallahu as-samawati. As-samawati itu maf'ul bihi.
Maf'ul bihi hukumnya mansub dengan kasrah. Sebab apa? Sebab dia jamak muannas salim. Wa in kunna ulati hamlin. Kunna. Kunna tu kana yakunu lah tu. Kunna. Tak. Mana apa? Nun tu. Nun yang bersabdu tu. Tak. Isim kepada kana. Isim kepada kana apa? Marfu'. Adapun ulati tu khabar kepada kana. Khabar kepada kana mansub. Mansub dengan apa ni? Mansub dengan baris bawah. Sebab apa? Sebab ianya merupakan adik-beradik kepada jamak muannas salim. Boleh? Okey, selesai kat situ. Okey. Baca lagi. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin-nasbi. Adapun ya itu menjadi alamat kepada nasab, ganti kepada fathah fi mawdhi'aini, pada dua tempat saja, tidak ada tempat ketiga. Apa tempat dia? Fil musanna wa ma humila alaihi, dan juga adik-beradik kepada musanna. Okey, contohnya apa? Oh, balik jengka. Tuh. Kawan-kawan nak tengok. Bye-bye. 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 Dah pergi masuk ni. Pergilah ke sana. Okey. Okey, jadi pada musanna dan juga pada adik-beradik musanna. Contoh, nahwu rabbana waj'alna muslimaini laka. Rabbana waj'alna, jadikan kami. Waj'al, jadikan kami. Na tu apa? Maf'ul pertama. Muslimaini maf'ul kedua. Jadi maf'ul bihi hukumnya mansub. Mansub dengan apa sekarang ni? Mansub dengan ya. Sebab apa? Sebab dia musanna. Jadi musanna ni marfu' dengan alif. Ja'al muslimani. Mansub dengan ya. Majrur juga dengan ya lah. Nanti kita akan masuk. Okey. Okey. Contoh lain, wa idh arsalna ilaihi musnain. Ithnani itulah. Nak adik-beradik kepada musanna. Jadi marfu' dengan alif. Kat sini dia jadi mansub, maka mansub dengan ya. Apa tu? Hukum dia tu maf'ul bihi. Wa idh arsalna ithnaini ilaihimu. Jadi maf'ul kepada arsalna. Bila maf'ul hukumnya mansub. Mansub dengan ya. Sebab dia musanna. Rabbana amattana ithnataini. Rabbana amattana ithnataini. Ithnataini juga mansub dengan ya. I'rab apa ithnataini tu? Kalau tengok dalam syarah tu, i'rab dia ialah mansub sebab dia naat kepada masdar yang mahdzuf. Asalnya ialah Rabbana amattana imatataini ithnataini. Tuhan kami mematikan kami dengan dua kematian. Imatataini ithnataini. Jadi ithnataini tu kita panggil bersifat kepada imatataini yang mahdzuf. Maka sifat kepada mansub juga mansub dengan ya kat sini. Sebab dia adik-beradik kepada musanna. Mudah je. Terus wa fi jam'il mudzakkari salimi wa ma humila alaih. Terus tempat yang kedua ialah pada jamak muzakkar salim dan juga adik-beradik jamak muzakkar salim. Tak mansub dengan ya. Nahu nujil mu'minin. Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi al-mu'minin itu jamak muzakkar salim, mansub sebab dia maf'ul bihi, mansub dengan apa? Dengan ya. Contoh lain apa? Contoh wa wa'adna Musa 30 lailah. Ini contoh bagi adik-beradik kepada jamak muzakkar salim. Wa wa'adna Musa, dan telah kami janjikan bagi Musa. Musa tu maf'ul yang pertama.
Salasin, maf'ul yang ke berapa? Maf'ul yang kedua. Bila maf'ul bukannya mansub. Mansub dengan apa? Mansub dengan ya. Sebab apa? Sebab dia tu adik-beradik kepada jamak muzakkar salim. Asalnya salasun. Bila jadi mansub kita baca salathina lailah. Lailah tu masdar. Lailah tu tamyiz. Okey, terus. Wa amma hadfun nun fayakunu alamatan linnasbi fil af'al allati raf'uha bi thabatin nun. Nahu illa an takuna malakain. Adapun hazaf nun, buang nun menjadi alamat, menjadi tanda kepada nasab pada fi'il yang marfu'nya dengan subutun nun, dengan adanya nun. Apa fi'il yang marfu' dengan bisabatin nun atau bisubutin nun? Fi'il yang 5 itulah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina tu. Tu yang bersambung dengan alif nun, waw nun, ya nun tu. Itu kita panggil al-af'alul khamsah ataupun al-amthilatul khamsah. Fa'il itu marfu'nya dengan subutun nun, dengan adanya nun. Mansub, majzumnya dengan buang nun. Contohnya bernahu illa an takuna malakaini. Illa an takuna. An tu harf nasab. Tak, asalnya takunani. Takunani. Masuk an tu menghilangkan nun di belakang. Jadi takuna mansub disebabkan an. Mansub dengan apa? Dengan hadzfin nun, dengan buang nun. Mudah je. Boleh? Terus baca. Wa antasumu khairul lakum. Samalah tadi. Antasumuna asalnya. Tasumuna antum. Tak, bila masuk an, buang nun belakang tu. Jadi tasumu tu mansub disebabkan apa? Maksudnya nasib kat depan iaitu an. Masuk dengan apa? Dengan hadzfin nun. Tu kalau nak i'rab wa antasumu tu an dan juga masdar tu kita ubah jadi apa dia? Mubtada'. Wa saumukum. Tu. Khairu tu jadi khabar. Wa saumukum khairun lakum. Sebab an ni harfu nasbin wa masdari. Huruf nasab dan juga huruf masdar. Apa makna huruf masdar? Huruf yang menyebabkan kita boleh ubah fi'il lepas tu jadi masdar. Kita ambil an, kita ambil fi'il lepas tu letak dalam blender, blend, keluarlah saum, puasa. Nah, cuma kat sini antum tasumu, kamu. Bila kamu saum tu tak boleh saum saja, kena saumukum lah, puasa kamu. Tak, khairul lakum. Tu. Terus wala taqumi, asalnya taqumina, anti taqumina. Bila masuk lan harfu nasbin maka jadi walan tasumi, buang nun di belakang. Mudah je insya-Allah. Okey, walil khafdi thalathu alamat. Jadi dah selesai apa tu tanda bagi nasab. Alamat bagi nasab. Sekarang kita nak masuk alamat bagi al-khafdu. Maka Maulana Syekh sebut apa dia? Walil khafdi, dan bagi khafad ataupun jar. Benda sama tu. Salathu alamat, 3 tanda, 3 alamat. Yang pertama al-kasratu wahyal aslu. Jadi al-kasrah ialah tanda asal bagi khafad, tanda asal bagi jar. Sebab tu didahulukan dalam perbahasan kita ni. Wal fathatu wa huma wahyal aslu. Okey. Wal ya'u wal fathatu wa huma naibatan anil kasrah. Yang kedua, tanda bagi khafad ialah al-ya', majrur dengan ya', makhfud dengan ya'. Wal fathah, makhfud majrur dengan fathah. Wa huma, dan kedua-duanya iaitu al-ya' dan juga al-fathah itu naibatan, ganti kepada al-kasrah. Ganti kepada al-kasrah. Fa ammal kasratu. Okey, sekarang ni nak masuk bincang tentang adapun kasrah itu menjadi tanda alamat kepada khafad pada 3 tempat. Fa ammal kasratu fatakun alamat lil khafdi fi 3 mawadi'a, pada 3 tempat. Yang pertama fil ismil mufrad al munsharif. Pada isim mufrad yang munsharif. Kalau perasan sebelum ni kita bincang alamat rafa' ialah dengan dhammah. Antara tempatnya ialah pada isim mufrad. Sama ada isim mufrad tu munsharif ataupun ghairu munsharif. Jaa Zaidun, Jaa Ahmadu.
Jadi munsarif ke ghairu munsarif ke, dia marfu' dengan dhammah. Jamak taksir marfu' dengan dhammah, sama ada munsarif ataupun tidak munsarif. Jaa rijalun. Jaa contoh apa? Maghanimu sebagai contohlah, walaupun makna tak kena. Jaa maghanimu. Jadi rijalun jamak taksir yang munsarif, maghanimu yang mamnu' min as-sarf. Dua-dua tu apa? Marfu' dengan dhammah. Okey. Kat sini lain sikit. Fathah itu menjadi alamat tanda kepada khafat pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad yang munsarif sahaja. Contoh macam Zaid. Maratu bi Zaidin, maratu bi Salahin, maratu bi Talibin, maratu bi Muhammadin, maratu bi Tilmidin. Isim mufrad yang munsarif sahaja, majrurnya dengan apa dia? Kasrah. Okeylah. Kita baca sikit lagi, berhenti. Boleh? Isim mufrad yang munsarif sahaja majrur dengan apa? Dengan kasrah. Adapun isim mufrad yang ghairu munsarif dia majrur dengan fathah wa sayati. Okey, contoh nahwu bismillahirrahmanirrahim. Kat sana dia. Tu. Sana. Mi. Okey. Mana tadi hilang. Bismillahirrahmanirrahim. 2 bulan dah tak jumpa anak. Hari ni baru dapat surat boleh balik. Tapi panjang juga beratur tadi. Beratur ambil surat polis. Tak ada arah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ni banyak contoh ni. Bismi. Ismun tu. Itu satu. Isim mufrad yang munsarif. Majrur dengan kasrah. Majrur disebabkan ba. Bismillah. Allah. Tak. Tu juga majrur dengan kasrah. Cuma sebab dia Allah Ta'ala lafzul jalalah kat sini majrur disebabkan mudhaf ilaih. Mudhaf ismu tu mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Ar-Rahmani sifat bagi Allah. Bila Allah majrur tak sesuai sebut majrur gitu sebab lafzul jalalah. Tapi hukum gitulah, hukum dia sebut apa sini? Majrur juga. Ala kulli hal. Jadi Ar-Rahman sifat bagi Allah. Bila Allah baris bawah, Allahi, maka Ar-Rahman ni sifat juga baris bawah. Juga Ar-Rahim sifat yang kedua. Boleh? Jadi kat sini contohnya banyak. Ismi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Semua tu isim mufrad yang majrurnya dengan baris bawah. Cuma sebab majrur tu berbeza-beza. Ismi majrur sebab bi. Allah majrur sebab mudhaf ilaih. Ar-Rahmani majrur sebab apa? Sifat. Ar-Rahim juga majrur sebab sifat. Terus. Ulaika ala hudan. Ni. Tu dia. Ala hudan. Hudan tu majrur lah. Sebab apa? Ada ala sebelum. Majrur kawan tu. Makhfud. Tak. Cuma kat sini majrur dengan apa? Tengok. Dia tu jamak ke? Mufrad ke? Mufrad tu. Bila mufrad majrur dengan kasrah. Mana kasrah Ustaz tak nampak? Majrur dengan kasrah muqaddarah. Ni sebab apa? Sebab dia tu adik-beradik Musa, Isa, Mustafa. Jadi Huda. Boleh? Jadi belakang tu huruf alif. Alif ni ta'adzur. Mustahil kima baris. Jadi kat sini ala hudan tu majrur sebab ada ala sebelum, cuma majrur dengan kasrah muqaddarah. Sebab apa majrur dengan kasrah tu? Sebab dia isim mufrad. Rasanya faham dah sebab kita pun dah pernah belajar apa nama kitab nama Jurumiyah tu dulu benda sama berulang ni. Wa fi jam'i taksir al-munsarif. Pada jamak taksir yang munsarif, yang boleh terima tanwin, yang boleh terima baris bawah, maknanya yang bukan mamnu' min as-sarf. Contohnya bernahu
Lirrijali nasibum. Sampai situ je. Lirrijali nasibun. Tak. Lirrijali nasibun. Nasibun tu mubtada' muakhar, lirrijali tu khabar. Lirrijali tu khabar muqaddam. Khabar yang didahulukan. Jadi lirrijali bagi bawah. Rijali sebab li kat depan. Tak. Jadi majrur dengan kasrah. Sebab apa? Dia jamak taksir yang munsharif, yang boleh terima baris bawah dan juga boleh terima tanwin. Kalau tak ada alif lam kita baca lirijalin. Okey, wal mawdi'u mana? Wa fi jam'il muannath salim wa ma humila alaih. Wa ma humila alaih. Tempat kedua tak. Tempat kedua kita sebut tadi kasrah menjadi alamat kepada khafat bagi 3 tempat. Pertama, isim mufrad yang munsharif. Kedua, berjamak muannas salim. Yang ketiga, yang kedua yang kedua jamak taksir al-munsharif. Yang ketiga jamak muannas salim. Jamak muannas salim wa ma humila alaih dan adik-beradik dia. Nahwu wa qul lil mu'minati. Mu'minati bagi bawah sebab li. Wa maratu bi ulati, itu contoh bagi adik-beradik kepada jamak muannas salim. Bi ulatil ahmali. Tu mudah je ni. Wa ammal ya'u, baca lagi. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Adapun ya itu menjadi alamat kepada khafat, kepada jar pada 3 tempat. Yang pertama fil asma'i sittah, pada isim yang 6, pada isim yang 6. Kat bawah tu pun tak ada apa sangat. Boleh baca sendiri je faham tu. Fil asma'i sittah nau irji'u ila abikum. Abikum asma'u sittah lah tu. Sebab apa? Sebab dia pertama mu'tallah. Ada ya, ada waw, ada alif. Kat sini ya lah. Lepas tu disandarkan kepada selain daripada ya'ul mutakallim. Kat sini disandarkan kepada kum, antum. Jadi irji'u ila abikum. Okay. Contoh lain. Kama amitukum ala akhih. Akhihi tu. Akhihi. Itu juga dipanggil sebagai al-asma'us sittah. Majrur dengan ya. Wa marat. Okey. Wa maratu bihamika wa fika wa hanika. Jadi maratu bihamika, hamika majrur disebabkan bi, majrur dengan ya sebab asma'us sittah. Fika antaf kepada hamika, hanika juga antaf kepada hamika. Bila antaf kepada majrur, dia juga majrur. Majrur dengan apa? Fika wa hanika, majrur dengan ya sebab dia tu asma'us sittah. Mudah je. Mudah je insya-Allah. Wal jari dzil qurba. Ini contoh bagi dzu malin tu kat sini dzil qurba. Jadi wal jari dzil qurba. Dzi tu sifat bagi wal jari. Boleh? Jadi al-jari bagi bawah, dzi pun bagi bawah sebab dia sifat kepada mausuf yang berbaris bawah. Dia za, zi, zu. Maknanya sahib, pemilik. Selesai. Wa fil musanna, tempat yang kedua yang majrur dengan ya ialah musanna wa ma humila alaih. Nahu hatta ablugha majma'al bahraini. Sehingga aku sampai majma'al bahraini, tempat berhimpunnya 2 laut. Jadi bahraini. Asalnya bahrani. Tapi disebabkan dia itu mudhaf ilaih maka majrur. Majrur dengan apa? Majrur dengan ya. Sebab apa? Dia itu musanna. Wa marartu bisnaini wasnataini. Itu contoh bagi adik-beradik kepada musanna. Bisnaini wasnataini. Majrur dengan bi. Isnataini itu majrur sebab dia itu antah kepada isnaini. Tempat ketiga, wa fil jam'il mudzakkari salimi wa ma humila alaih. Nahu qul lil mu'minina. Majrur dengan ya. Nahwu wa nahwu fa it'amu sittina miskina. Jadi sittin mudhaf ilaih. It'am mudhaf, sittin mudhaf ilaih. Bila mudhaf ilaih majrur. Majrur dengan apa ni? Majrur dengan ya. Sebab dia adik-beradik kepada jamak muzakkar salim. Asalnya sittun. Miskina itu tamyiz.
Boleh? Ni baca laju je lah, ni mudah je. Benda sama je. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarifu mufradan kana nahwu aw jam'a taksirin nahwu illa udhifa. Okey, terus. Adapun fathah menjadi alamat kepada khafad. Adapun fathah menjadi alamat kepada khafad. Hukumnya mahfudh. Hukumnya majrur. Sebab ada fi sebelum ataupun sebab ada tu mudhaf ilaih, sebab ada sifat kepada mausuf yang majrur. Maka dia hukum dia majrur. Cuma tanda majrur tu kita letak bagi atas. Tanda dia tu kita letak bagi atas. Okey, apa tu pada apa? Pada tempat macam mana? Wa amal fathatu fatakun alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Pada isim yang tidak yang sarif. Yang sarif apa? Tidak boleh terima tanwin dan juga tak boleh terima baris bawah. Jadi fathah tanda baris atas menjadi alamat kepada jar, kepada khafad pada isim yang mamnu' minas sarf. Sama ada isim mamnu' minas sarf itu mufrad. Contoh dibagi wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail. Tak. Jadi Ibrahim majrur sebab apa? Ada ila sebelum. Wa Ismaila ataf kepada Ibrahim. Ibrahim majrur, maka Ismail juga majrur. Ustaz, majrur guna bagi atas. Tanda dia letak bagi atas. Dia itu majrur. Ya ikhwan. Cuma kita letak tanda bagi atas. Jangan keliru lah, jangan pelik. Sebab apa? Sebab dia tu mamnu' minas sarf. Alasan dia apa? Dia tu alamiah, nama, dan dia ujmah, nama orang asing, bukan nama Arab. Nama-nama Nabi ni yang pure Arab, yang namanya Arab, ada enam Nabi je. Muhammadun, Lutun, Salihun, apa lagi? Hudun, tak ingat dah. Ada enam nama. Rasanya dalam kitab ni pun sebut. Fahayyu bi ahsana minha. Fahayyu bi ahsana minha. Itu contoh yang kedua. Ahsana tu. Ahsana. Ahsana kat sini juga mamnu' minas sarf. Fahayyu ahsana minha. Habis ni. Apa? Kita belajar muzakarah mana hilang dah. Fahayyu bi ahsana minha. Kat sini ahsana tu dia jadi mamnu' minas sarf sebab dia tu sifat. Yang kedua dia tu wazan fa'il atau wazan af'ala. Yang akan datang berbahasa dia nanti Kita baca dulu sini. Fahayyu bi ahsana. Jadi ahsana kat situ mufrad. Dia majrur sebab ada bi sebelum. Cuma majrur dengan tanda bagi atas. Au jam'a taksirin ataupun jamak taksir. Jamak taksir. Apa dah? Tadi mufrad ni jamak taksir. Nahu min mahariba. Jadi selepas min majrur lah. Cuma majrur dengan tanda baris atas. Sebab apa mahariba tu mamnu' minas sarf? Kerana ianya atas wazan mafa'ilu. Mafa'ilu atas wazan sirah, atas sebab sirah muntahal jumu'. Okey, illa kecuali. Jadi Syekh sebut fathah menjadi alamat kepada khafad. Fathah menjadi alamat kepada jar. Tak. Pada dua tempat, iaitu pada satu tempat, pada isim yang mamnu' minas sarf. Isim mamnu' minas sarf tu pula terbahagi pada dua, sama ada mufrad ataupun jamak. Itu pun selagi mana tidak disandarkan dan juga tidak dimasukkan alif lam padanya. Bila disandarkan atau dimasukkan alif lam padanya, maka dia kembali menjadi isim yang biasalah. Maknanya majrur dengan bagi bawah balik. Illa ila udhifa, melainkan kalau disandarkan. Kita sebut dah alasan dia. Tak ada. Nanti dalam bab tu dia akan bincang lah. Kat sini tak sebut. Nahu fi ahsani taqwim. Jadi kat tak ada bi ahsana. Kat sini fi, lepas fi bagi
Lepas fi majrur. Cuma kat sini majrur dengan baris bawah pula dah. Tadi perkataan ahsana juga. Sini ahsan juga. Kenapa tadi bi ahsana, kat sini fi ahsani? Sebab kat sini ia jadi mudhaf dan disandarkan kepada mudhaf ilaih. Bila mamnu' min as-sarf jadi mudhaf, dia akan jadi baris bawah balik. Fi ahsani taqwimin. Ataupun masuk padanya alif lam. Aw dakhalat alaihi alif lam. Nahu wa antum aakifuna fil masajid. Fil masajidi. Jadi al-masajidu atas wazan al-mafa'ilu. Sepatutnya mamnu' min as-sarf. Tak. Kalau tidak ada alif lam kita baca fi masajida. Tapi sebab kat sini ada alif lam maka dibaca fil masajidi. Kesimpulan dia mamnu' min as-sarf ini dia akan jadi majrur dengan tanda baris atas. Dengan tanda baris atas. Melainkan kalau masuk khususiat isim. Khususiat isim padanya. Contohnya mudhaf. Dia jadi mudhaf. Yang boleh jadi mudhaf ilaih ni isim sahaja. Ataupun masuk alif lam. Yang boleh masuk alif lam hanya isim sahaja, betul? Jadi bila masuk perkara-perkara ataupun khususiat isim pada dia, dia kembali kuat untuk menjadi satu isim yang hebat, yang power. Oleh sebab itu dia akan jadi seperti isim-isim lain juga. Jadi majrur dengan kasrah. Alasan-alasan yang lain tu kita nantilah datang. Dia ada bab khusus tentang mamnu' min as-sarf dalam kitab ni pun. Ni hanya nak bincang baris dulu ni. Kita baca sikit benda yang bawah tu cantik tulis. Jadi Syekh sebut apa dia tadi? Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi. Adapun fathah itu menjadi alamat kepada khafad pada isim yang mamnu' min as-sarf. Sama ada mufrad ataupun jamak taksir. Sama ada mufrad ataupun jamak. Melainkan kecuali. Okey. Bila disebut kecuali, yang difahami daripadanya apa? Yang difahami daripadanya ialah ahsani taqwim. Ahsani itu juga mamnu' min as-sarf. Al-masajidi juga mamnu' min as-sarf. Dia macam ni. Contoh kita sebut ja'al muslimuna illa zaidan. Ja'al muslimuna illa zaidan. Kalau bab istisna lah ni. Bab istisna kita panggil apa? Apa dia? Tak ingat nama pula dah. Mustasna apa dia? Maknanya Zaid itu dikecualikan daripada Muslim. Dan Zaid itu ialah jenis orang Muslim lah. Tak, berbeza kalau sebut Ja'al muslimuna ila himaran. Telah datang orang-orang Islam kecuali himar. Himar itu bukan jenis Muslim. Himar ni binatang. Muslim ni manusia. Tak, tapi yang mula-mula tadi kita sebut Ja'al muslimuna illa Zaidan. Zaidan orang Muslim. Dikecualikan daripada orang Muslim yang ramai. Telah datang ramai orang Muslim melainkan Zaid. Zaid tu orang Muslim juga, cuma dia tak datang. Kat sini ni, tak. Bila disebut fathah itu menjadi alamat kepada khafat pada isim yang mamnu' min as-sarf, kecuali, maka difahami lepas kecuali itu juga ialah mamnu' min as-sarf. Cumanya beza dia, tadi mamnu' min as-sarf dia majrur dengan fathah. Sekarang ni mamnu' min as-sarf dia majrur dengan kasrah. Boleh? Jadi fi ahsani, bila orang tanya ahsani itu mamnu' min as-sarf ke isim biasa? Kita sebut mamnu' min as-sarf. Cuma dia majrur dengan kasrah. Okey, al-masajidi mamnu' min as-sarf nama dia. Cuma dia majrur dengan kasrah. Jadi contoh saya sebut fi masajida tanpa alif lam. Al-masajida mamnu' min as-sarf, cuma majrur dengan fathah. Fil masajidi. Al-masajidi ada alif lam kat depan tu juga mamnu' min as-sarf, cuma majrur dengan baris bawah.
Itu satu qaul. Itu satu qaul. Jadi sebut dalam apa? Baca kat bawah tu. Dalam masalah ni ada 3 pandangan. Yang paling dekat ialah annahu in zalat minhu ihda illataihi bi al aw bil idhafah fa munsarifun wa illa fa mamnu' min as-sarf. Wow, pergi main kat sana. Sikit lagi nak habis. Sikit lagi macam ni. Makan. Okey. Kesimpulan dia ada 3 pandangan lah mudah-mudahnya. Saya bacalah kat bawah tu. Lakin yujaru bil kasrah. Okey, wa fil mas'alati thalathatu aqwalin. Dalam masalah ini ada 3 pandangan. Aqrabuha, yang paling dekat ialah annahu in zalat minhu ihda illataihi bi al aw bil idhafah fa munsarifun. Kalau isim yang kita panggil mamnu' min as-sarf itu, tak, kita sebut dia jadi mamnu' min as-sarf sebab ada 2 penyakit. Tak. Kalau salah satu penyakit tu hilang, disebabkan kita masukkan al ataupun disebabkan kita idhafahkan dia, kita sandarkan dia sekira-kira dia jadi mudhaf, tak, ketika itu dia dah jadi munsharif. Dia dah jadi munsharif. Dia tak. Wa illa fa mamnu' min as-sarf. وإلا فممنوع من الصرف في مثالي المذكورين ممنوع من الصرف كما ذكرنا. Jadi susah pula dah. Tak terang pening pula. Tak terang lah. Jadi yang saya terang mula-mula tu betul lah. Kalau ikut apa yang ditulis oleh musannif ke atas, memang asal ni kekal mamnu' min as-sarf. Al-Masajidi juga kekal mamnu' min as-sarf, cuma barisnya di baris bawah. Dalam Fawaqih Janiyah pun dia tak syarah panjang. Dia sebut 3 aqwal tapi dia bawa pun 1 aqwal je. Syarahan pun tak berapa jelas. Okey, selesai kat situ. Ada soalan tak? Ustaz, jadi kalimah asal itu bila jadi mudhaf kita i'rab jadi majrur bil kasrah atau tak ada majrur bil kasrah. Ustaz Hazwan dia bincang tu pasal nama je. Pasal mengenai nama. Al-Masajidi tu kedua. Masajidu al-masajidu. Nak bagi nama apa? Kita sebut masajidu mamnu' min as-sarf. Al-masajidu juga nama dia mamnu' min as-sarf. Cuma masajidu bila masuk fi kat depan, dia jadi fi masajida. Dia jadi majrur dengan fathah. Al-masajidu, bila masuk fi kat depan, dia jadi fil masajidi. Dia majrur dengan kasrah. Nama sama mamnu' min as-sarf. Boleh? Okey. Selesai kat situ. Bukan majrur dengan fathah muqaddarah, tak? Dia majrur dengan kasrah zahirah lah tu. Fil masajidi. Ahsani, dengan majrur yang zahirah yang jelas. Okey, selesai kat situ. Baca lagi ke? Baca sikit lagi tak? Walil jazmi alamatan. Okey, dan bagi jazam itu 2 alamat. As-sukunu wa huwal aslu. Yang pertama ialah alamat pertama bagi jazam ialah as-sukun. Dan itu alamat asal bagi dia. Wal hadfu, itu alamat kedua bagi al-jazam. Wa huwa naibun anhu. Maknanya al-hadfu ini buang ini tak merupakan alamat yang ganti kepada sukun. Disebut al-hadfu secara mutlak begitu sebab kita ada hazaf nun, kita ada hazaf huruf illah. Jadi dia sebut al-hazfu begitulah, bawah tu ada hazaf huruf illah ataupun hazaf nun.
Fa amma sukunu, adapun sukun, fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' as-sahih al-akhir. Maka adapun sukun itu menjadi alamat, sukun itu tanda mati, ianya menjadi alamat kepada jazam fil fi'lil mudhari', pada fi'il mudhari' yang as-sahih al-akhir, yang belakangnya huruf sahih, bukan huruf illah, bukan huruf alif waw ya. Yang mana fi'il mudhari' yang sahih al-akhir itu alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un, tidak bersambung dengan apa-apa di belakangnya. Nahwu, contohnya lam yalid. Tu yalid majzum sebab masuk lam kat depan. Majzum dengan sukun. Mati belakang tu yalid. Wa lam yulad. Tak, majzum dengan sukun. Sebab apa? Sebab ianya fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu di akhirnya. Walam yakun, sama juga tu. Majzum dengan apa? Dengan sukun. Cuma asalnya begini. Yakunu. Yakunu. Bila masuk lam, yakunu di kana yakunu. Itulah kun. Kana yakunu. Tak, bila masuk lam jadi lam yakun. Waw mati, nun mati. Maka kita buang waw, huruf illah jadi lam yakun. Ala kulli hal ia kekal majzum dengan sukun. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Boleh? Tu. Itu yang pertama, fi'il mudhari' yang belakangnya huruf sahih. Yalid belakangnya dal, yulad belakangnya dal, yakun belakangnya nun. Semua tu huruf sahih dan tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Bila masuk harfu jazmin kat depan, maka dia jadi majzum dengan sukun. Okey, wa ammal hadfu, adapun hazaf, fayakunu alamatan. Hazaf itu menjadi alamat kepada jazam lil jazmi fil fi'lil mudhari', pada fi'il mudhari' al-mu'talli al-akhiri. Pada fi'il mudhari' yang belakangnya huruf illah. Wa huwa ma akhiruhu harfu illah. Wa huwa ma akhiruhu harfu illah. Apa tu? Itu nak terang makna bagi fi'il mudhari' yang mu'tal al-akhir. Fi'il mudhari' yang mu'tal al-akhir ialah huwa ma, iaitu fi'il mudhari' yang akhiruhu harfu illah, akhirnya huruf illah. Tu. Apa huruf illah? Dia tulis. Wa hurufun illah, sebutir-sebutir dia tulis. Wa hurufun illah al-alif wal waw wal ya. Alif waw ya tu awi. Sebab apa nama illah? Illah ni sakitlah. Dinamakan huruf ini dengan huruf illah kerana huruf ini dia sering berubah-ubah. Sebagaimana kita belajar dalam saraf tak? Kalau waw, ya tu berbaris, sebelum tu bagi atas, tak? Maka waw dengan ya tu kita ubah jadi alif. Tak? Kadang-kadang alif tu pula berubah jadi tu. Dia sering berubah lah huruf-huruf ni. Sebab tu nama dia huruf yang sakit. Sebagaimana orang sakit. Sekejap duduk lagu ni. Sikit lagi dia letih, dia baring pula. Dia tak selesa, dia berdiri pula. Tak? Lepas tu dia pusing kot ni. Dia tak duduk diam. Orang sakit kan. Dia sering berubah tempat duduk. Jadi sama. Huruf ni huruf sakit sebab dia berubah semua. Sekejap. Waw jadi ya, ya jadi waw. Kita belajar pun pening. Kita pun jadi berubah juga. Sakit juga belajar bab ni. Jadi ubah-ubah huruf ni. Okey. Nahwu contoh walam yakhsha illallah. Asalnya apa? Khashiya yakhsha. Khashiya yakhsha. Tak. Ada alif kat belakang tu. Bila masuk lam, kita buang alif tu. Khashiya yakhsha. Lam yakhsha. Jadi majzum disebabkan lam. Majzum dengan apa? Dengan buang huruf illah. Yakhsha. Sya. Baris atas sya tu tak? Sya tu baris atas. Baris atas tu tanda yang dibuang tu ialah huruf alif. Wa man yad'u ma'allah. Asalnya yad'u. Tak? Bila masuk man kat depan, tak? Ni apa ni? Man ni isim syarat. Isim syarat. Dia bukan harf, dia isim. Man yaqra' yanjah. Siapa baca dia berjaya. Jadi man yad'ullaha, ada jawapan dia lah. Tak? Ada tulis sini tak ada. Jadi asalnya yad'u, da'a, yad'u. Da'a, yad'u. Masuk man yad'u.
buang waw di belakang tu. Buang waw di belakang tu. Okey. Jadi yad'u. Tak habis dah. Yad'u, dhammah tak? Dhammah tu, tanda dhammah tu tanda kepada yang dibuang belakang tu ialah waw. Tadi yakhsha, sya bagi atas, yang dibuang tu alif. Yad'u, dhammah, yang dibuang tu waw. Man yahdillah, asal dia apa? Yahdi. Man yahdillah, buang ya. Bagi bawah, di bawah dal tu tanda yang dibuang ialah huruf ya. Huruf apa? Huruf ya. Kat bawah tu ada satu benda yang cantik kalau kau semua baca. Wa innahu man yattaqi wa yasbir. Man yattaqi wa yasbir. Itu ada cara dia keluar lah untuk selesaikan masalah yang ada kat bawah tu. Khalas. Yang terakhir, wa fil af'al allati raf'an bi thabatin nun, dan juga pada tempat kedua yang majzum dengan hadaf. Pada fa'al yang marfu' dengan thubutun nun, fa'al yang 5 tu lah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina tu. Tak, kita panggil al-af'alul khamsah tu. Ataupun al-amthilatul khamsah, wa huwa al-asah. Tak, dia akan jadi majzum dengan buang nun. In tatuba, asalnya tatuba ni in tatuba. Wa in tasbiru, asalnya tasbiruna. Tak, jadi tasbiru buang nun. Wa tattaqu juga antah pada tasbiru. Tasbiru majzum, tattaqu juga majzum. Wala takhafi wala tahzani, asalnya takhafina anti, tahzanina anti. Bila masuk la tu la nahyi, la taqra, larang. Bila larang, asalnya taqra'u jadi taqra'. Kat sini pun dia akan jadi majzum dengan buang huruf nun. Jadi la wala takhafi wala tahzani, faslun, selesai dekat situ. Boleh? Ada soalan? Ustaz, kalimah Allah contoh tadi kenapa mansub alal maf'uliyah? Boleh terang sikit tak Ustaz? Mana Allah mana ni? Allah yang mana? Walam yakhsha illallah. Walam yakhsha illallah. Mansub alal maf'uliyah. Tengok makna lah, makna. Walam yakhsha, dan dia tidak takut, dan dia tidak takut melainkan Allah. Ni tengok balik dalam bab istisna ni. Ni jenis apa ni? Kalam yang manfi sebab ada lam. Lepas tu kalam yang naqis sebab tidak ada mustathna minhu. Bila kalam tu naqis dan juga manfi, tak, maka i'rabnya ikut keadaan. Contoh ana sebut ma jalasa illa zaidun. Ma jalasa perlu kepada fa'il, maka lepas illa jadi fa'il. Ma jalasa illa zaidun, fa'il. Ma maratu, aku tidak berjalan, illa bi amrin, sebab maratu ni nak pergi kepada maf'ul bihi mesti dengan huruf jar, maka ma maratu illa bi amrin. Amrin jadi maf'ul bagi bawah sebab bi, walaupun berada selepas illa. Kat sini walam yakhsha, fa'il dan fa'il dah ada, jadi perlu kepada apa? Perlu kepada maf'ul bihi lah. Jadi selepas daripada illa tu jadi maf'ul bihi. Ini kena rujuk balik, ulang kaji balik bab al-istithna. Kalam kat sini ialah kalam yang manfi sebab ada lam. Tak, dalam masa sama kalam sini ialah kalam yang naqis. Maksud naqis dia tidak disebut dalam kalam mustasna minhu. Isim yang dikecualikan sesuatu daripadanya tidak disebut. Okey, sebab tu dia jadi maf'ul bihi kat sini. Selesai kat situ, wallahu a'lam. Jadi insya-Allah lepas ni kita akan sambung faslun jami'u ma taqaddama minal mu'rabat qisman. Ini kesimpulan kepada apa yang telah kita belajar dalam babu ma'rifatul i'rab. Disimpulkan secara ijmal. Jadi sebelum ni kita sebut secara tafsil, terperinci. Lepas ni dia sebut balik bab yang sama, cuma secara ijmal, secara ringkas. InsyaAllah ta'ala. Okay, cukup sekadar tu. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Esok pagi kita baca apa? Apa nama? Fiqh, insyaAllah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.